let's stop Mari kita questioning ourselves. Isn't this Bukan bukti ni bagi kita. Tak cukup lagi kita bukti ni kita sekalian. or always Atau kita begitu buta. Adakah buta melihat kejadian Allah Subhanahu Wa Taala? just Kita harus open our eyes, buka mata kita, hati kita, fikiran kita. Kita melihat sana itu dengan jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak boleh lihat bersembunyi dari kebenaran. Yang buat kita heran-heran kita. Menuntut daripada yang terbaik. Menuntut kita setiap hari. Membuat kita dekat denganmu, ya Allah. Hingga waktu. Jadikanlah Allah Tuhanmu, pencipta sesuatu, Tuhan sehingga dia. Pernah kamu dipalingkan, Allah bertanya, cuba aku bila bertanya kita. Tuhan, pada segala semua, mari kita berkata kepada Allah. Mari kita lihat diri kita. Super hebat dan super tengok pada kita. Yang sesungguhnya kesekian. Mengalir dari berada. Allah. Bagaimana tak marah, cinta, sakit, dan semua yang anda rasakan. Dapatkah anda menyentuh dengan tangan? Jika pertama kita perasan benar-benar, mari kita boleh bertanya, boleh bukakan bagi kita. Atau kita begitu buta akan Allah Subhanahu Wa Taala. Membuang jauh-jauh dengan kita harus buka kita, hati kita, fikiran kita. Kita berhati dengan jelas. Kita kontrol diri dalam kebenaran. Yang buat kita heran, menuntut kita mencari yang terbaik. Memberi kita sehingga membuat kita dekat denganmu, ya Allah, hingga akhirnya. Ketika bayi lahir, untuk lemah dan tak berdaya, tengok dia besar. Dan alam mati tumbuh dia. Tengok besar lagi. Jangan menolak tolak. Apa yang berkata anda adalah kewajiban besar dalam hidup umat ini. Dan kita harus berdoa. Hati kita fikir kita. Kita melihat hari kita jelas kenikmatan Allah. Kita tak boleh bersembunyi dari kebenaran. Yang buat kita heran-heran, menuntut kita yang terbaik. Membuat kita dekat denganmu, ya Allah, hingga akhir waktu. Membuat mata kita, fikiran kita, kita melihat tangan dengan jelas. Kita tak boleh bersembunyi dengan kebenaran. Yang buat kita heran-heran, apakah kita membuat kita setiap hari. Membuat kita dekat denganmu, ya Allah, hingga akhir waktu. Allah yang menjadikan semua hidup kita sekian. Ya Rabb, raise our hands. Kami mohon kepada Allah, forever thank you. Katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah sekian. Allahu Akbar. Apa khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi berada sebelum ini. Mari sama-sama Ustaz nak menjadi Ustaz sendiri. Pada segala semua kita mengikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanallah. Sekalian kita tengok hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan kita hari ini. Tolong katakan, siapakah yang memilih kita berada dalam majlis ilmu ini? Manusia atau Allah? Allah. Subhanallah. Allah kita ni di GMTI ni. Tolong katakan, siapakah yang memilih ustaz datang ke sini? Manusia atau Allah? Selalu di GMTI tengok ni pertama kali hatiku ini betapa aku melangkah di GMTI ni. Selalu ni tengok, oh apa ada GMTI ni, apa ada GMTI ni, kan. Allahu Akbar. Pada segi hebat pada GMTI. Jepun ni aku Melayu. Okey, nampaklah kan. Sebenarnya ustaz dengan GMTI ni, ustaz dengan ILP, selalu ustaz dengan ILP kepala batas, anak-anak ILP semua ni setiap minggu dengan mereka. Kan, kemarin dengan mereka, tanya dengan mereka, hari Isnin dengan mereka. GMTI tu dia kan Jepun dah, bukan cakap Jepun dah. Rupanya dah, ni adalah hasil kerjasama Malaysia dengan kerajaan Jepun. Alhamdulillah, baik. Kita tak malam yang akan masuk, insyaAllah. Kan? Kita akan berhenti jam 11.30, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Mari kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa ramai? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kelebihan istighfar kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sentiasa beristighfar, Astagfirullahaladzim, 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 maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan itu ada jalan keluar. Setiap kesusahan itu ada jalan keluar, kita ni, subhanallah. Dan pada setiap kesempitan itu, kadang-kadang hidup kita susah, kadang-kadang hidup kita senang, kadang-kadang kita seronok, kadang-kadang tak seronok. Bang, pak sikit muzik, nanti aja muzik ni. Pak sikit. Dah, terima kasih. Dah. Serta berikan rezeki kepadanya sumber yang tidak disangka. Ini penjelasan. Kadang-kadang kita tak seronok hidup kita. Allah Akbar. Tension. Oh, bendera pula. Allah Akbar, subhanallah. Sebab itu adalah dosa kita ni, dosa hati kita ni. Allah Akbar, subhanallah. Datang ni pula kena potong rambut pendek dia. Pendek, subhanallah. Benar ni. Sama ALP sama juga. Betul ni. Pendek ni. Ni harga terlepas hari tu 7 orang dah bro. Tahu, tak terlepas 7 orang senawang mana tu. Kita terlepas hari sikit sekejap. Sebab tu kena biasakan selalu kan ucapkan Astagfirullahalazim. Mari zikir Ustaz. Astaghfirullahalazim. Kuat. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa makna ni? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar, dan tiada Tuhan yang sembah melainkan Dialah yang hidup, dan kepadanya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni amalan yang kena buat sekian. Rasulullah SAW sebut pun sallallahu alaihi wasallam, dia beristighfar. Nabi ada sekian confirm masuk syurga lah. Tapi Nabi lidah hanya sehari semalam tak kurang. Ada riwayat sebut 70 kali, ada riwayat sebut 100 kali. Astagfirullahaladzim. Hari ni sebut dah abang, akan sebut semua lagi. Tak lagi kan? Bukan. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Marah dekat kakak Fesi. Kakak Fesi belakang jaga. Tengok marah dekat ketua Fesi. Lagak ketua Fesi tu. Astagfirullah, dosa kita apa je? Sekian. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Tension ni Allah subhanallah. Baik, itu istighfar. Sebab tu kasihnya kepada Allah, hamba yang melakukan kebaikan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, apabila Allah mengasihi seorang hamba tersebut, kalau Allah sayang hamba tersebut ya sekalian, maka Allah akan panggil malaikat Jibril dan berkatakan kepadanya, aku menyayangi hamba seorang tersebut. Allah sayang kita pada sekalian. Allah akan sebut, aku sayang dekat hamba aku ini. Mudah-mudahan damai dia sekalian. Mudah-mudahan iman Allah Subhanahu wa taala. Aku sayang kepada hamba tersebut kerana dia mengaku dapat Allah, dia banyak dosa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, ampun kepada Allah. Maka pada sekalian, lantas malaikat Jibril akan panggil penduduk langit seraya berkata, sesungguhnya Allah mengasihi hamba tersebut. Dia panggil penduduk langit ini, aku sayang kepada hamba tersebut, dia kata. Maka mereka akan mengasihinya. Seluruh manusia akan mengasihinya. Subhanallah. Semua manusia akan mengasihinya. Mau nak semua orang kasih kepada kita pada sekian? Mau nak mak ayah kita
yang berikan kecintaan. Mari kita sekalian sampai di Ustaz ini, tolong katakan siapa yang lebih hebat, manusia atau Allah? Tolong jadikan kita sekalian, siapakah yang menjadikan kita di atas, manusia atau Allah? Tolong kita kena yakin, siapakah yang menjadikan kita dua kaki bila datang ke dewan berkata siapa? Tolong katakan sekalian, siapakah yang berikan kita kehidupan hari siapa? Lupa kepada Allah sekalian. Selama ini siapa yang kita besarkan? Kita boleh hentikan dunia kita, kita boleh hentikan bola kita, kita boleh hentikan dunia kita, lupa kepada Allah yang berjasa kepada kita, yang tak lupa kepada kita sekalian. Allahu Akbar. Kita pentingkan dunia kita ni. Kita Allah telah berikan kita kehidupan 20 tahun dah. Betul atau tidak? Anak-anak ada di sekalian umur pada depan Ustaz ni 19 ni. 18 lepas SPM tidak? Alhamdulillah. Ustaz SPM ni dekat sangat. Anak Ustaz lagi NW kepala batas. Anak Ustaz sekarang di fungsi dekat 6. Dan mereka ini belajar 9 bulan, 10 bulan, insyaAllah mereka akan lanjutkan pelajaran Ustaz Al-Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Lupakan dia. Dan saya yakin kamu boleh cemerlang. InsyaAllah. Seronok dia ada banyak anak ni. Macam Ustaz. Jangan lupa Ustaz. Alhamdulillah. Buka teman-teman ni. Alhamdulillah. Yakin kepada Allah. Sebab itu kita sekalian, mari sama-sama Allah pilih kita ni semuanya. Allah pilih Ustaz, Allah boleh belajar sekian semuanya. Allahu Akbar. Allah pertemukan kita ni. Allah tengok kita, ya Allah, dalam ramai-ramai penduduk di kawasan ini sekian, waktu di rumah je belajar, ada yang sedang melihat tengok TV, ada yang sedang melepak, tapi Allah pilih anak sekian berada dalam majlis ilmu, majlis yang mengingati kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis mengingati kasih kita yang perlu kita ingat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu punya sekian, barang siapa yang pada besok ini subhanallah akan didoakan oleh para malaikat Allah. Malaikat ada berdoakan, ya Allah, keampunkan dosanya ya Allah sepanjang hidup subhanallah. Dan ada malaikat menyebut, ya Allah, kau angkatkan darjatnya ya Allah. Itu ada sekian untuk kita subhanallah. Itu marilah istighfar banyak istighfar. Kalau selama ini kita lupa kepada Allah, kalau selama ini kita lupa besarkan Allah Subhanahu wa taala, kalau selama ini kita sibuk dengan dunia, kita lupa kepada mereka Allah yang menciptakan kita, kalau selama ini kita lupa kepada-Mu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya sanggup menanggung beban ini ya Allah. Anak sekalian, Allah pilih kamu berada di JMTI ini. Kamu kena yakin kedatangan di sini adalah bukan main-main, kerana inilah pilihan Allah SWT. Begitu juga kedatangan kita ke dunia ini, anak-anak sekalian. Apakah tujuan kita ni? Kita pergi dengan kita dari mana ke mana dan untuk siapa kita hidup? Ini kita persoalan kita hidup. Kita dari mana? Dari mana kita datang punya sekian? Dari mana? Dari mana? Perut ibu kita. Perut itu dari mana? Siapa yang mencapai roh itu? Allah. Kemana kita akan pergi? Kubur kita akan pergi. Sebab itu, untuk siapa kita buat ini sama manusia? Untuk siapa? Untuk diri sendiri ke? Untuk siapa? Untuk Allah. Ini persoalan. Kadang-kadang kita lupa hidup kita ni. Apakah tujuan hidup kita ni? Apakah semata-mata kita datang ke sini hanya semata-mata nak dapat kerja yang elok? Semata-mata esok keluar esok dapat kerja yang elok, dapat kerja elok, dapat jawatan besar, dapat pakai kereta besar, kemudian duduk seronok
Malam-malam waktu ini pukul 10 tengok Astro, ayat Astro. Allahu Akbar, subhanallah. Adakah itu maklumat kita hidup? Sebab tu Allah sebut, Allah tidak pernah membebankan seorang malaikat sesuai dengan kesempurnanya. Allah tahu kita macam mana sekalian. Allah tahu kita mampu solat. Allah tahu kita mampu hidup macam ni. Kenapa? InsyaAllah saya sanggup menanggung hidup kita. Katakan insyaAllah saya sanggup menanggung beban hidup ini. Beban hidup kita kadang-kadang pada sekian, kadang-kadang penat masanya, kadang-kadang kita sekian, subhanallah. Tapi kadang-kadang kita katakan insyaAllah. Kalau katakan siapa yang hebat kerja dengan Allah, yakin. Siapa yang berikan rezeki? Siapa? Allah. Apa masuk JMT nak kerja apa? Ada tak kata? Ada tak orang kata macam tu? Ada ulama orang tak kerja. Apa kerja? Bukan dia berezeki. Siapa yang berezeki? Manusia atau Allah? Allah berezeki. Kita kena yakin dengan Allah sekalian. Kita kena yakin dengan Allah sekalian. Semakin yakin sekalian. Ingat anak sekalian, Allah tak tanya hidup kita esok apa yang nak bawa dengan kita. Esok dia tanya, dulu ni belajar di mana? Ya. Dulu ni SPM je lah. SPM. Ya. Minta maaf. Datang malaikat maaf. Oh, minta maaf. Ni lulusan Al-Azhar. Oh ya, dia tanya apa? Amalan. JMT. Oh, terus. Oh, langkah Allah. Judul. Dia tak tanya. Dia tanya apa dia? Solat. Mana solat kamu ni? Dia tak tanya. Dulu dunia ni pakai handset apa? S3 ke? Apa? Nak pun? Tak. Ya. Notebook kita ialah Al-Quran. Banyak mana kita baca Quran, banyak mana yang kita dapat, banyak mana solat kita. Itu dah ada kesaksian, kesanggupan kita ni. Dan kita sanggup insyaAllah untuk menghadapi rezeki, untuk menghadapi ujian, untuk menghadapi ibadat yang Allah tetapkan insyaAllah. Kita akan langkah dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Semua Asia wajib cemerlang. Kita pakai masjid insyaAllah sampai bila-bila insyaAllah. Masjid inilah sebenarnya hebat Islam. Masjid inilah jarang-jarang orang melihat. Masjid inilah jarang-jarang kita tak nampak, kita tutup sebenarnya insyaAllah. Mari kita teruskan ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu biasanya menjaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Subhanallah. Apa susah? Jaga hubungan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata Tuhan, mintalah kepadaku, nescaya aku perkenankan permintaanmu. Selama ni kita lupa minta dengan Allah, betul atau tidak? Lupa nanti dah selalu lambat lagi, jauh lagi. Subhanallah. Dan Allah sebut, sesungguhnya orang yang sombong terhadapku, sombong dengan Allah. Apa dia sombong? Tak minta dengan Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka tempat yang terhina. Allah. Dan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang curang-caling, dan sombong dengan Allah, lupa berdoa dengan Allah. Allah sebut mereka akan masuk dalam tempat neraka yang terhina. Anak sekalian, Allah menunggu kita ni. Subhanallah. Baik, dalam ramai Ustaz nak tanya, siapa yang pagi tadi, siapa yang semalam sebelum dia tidur, dia minta dengan Allah, ya Allah, berilah kehidupan hari ini. Ada tak macam tu?
Ada tak? Ya Allah, aku nak melihat hari ini. Ada tak ya Allah? Ada yang tolong macam tu? Tolong angkat tangan, tolong bangusan. Ada Allah. Ada yang kita minta, ya Allah, esok aku nak makan ya Allah, beli punya ya Allah. Ada yang kita minta macam tu. Kita minta tak macam tu? Kita minta. Tiba-tiba ada sekian, bila kita jaga, kita tengok Allah beri kita pilihan. Subhanallah. Allah memberikan kita boleh berdengar. Alhamdulillah. Allah beri kita berjalan kita. Alhamdulillah. Apa ramai anak sekalian dalam masa yang sama ni tak boleh hidup. Allahu Akbar. No, terlantar di mana? Hospital. Masya-Allah. Kan? Allahu Akbar. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah anak sekalian. Kita minta senang Allah, berdoa dengan Allah. Selalu sujud kepada Allah. Jangan kita hanya semata-mata anak sekalian minta dengan Allah dalam sembahyang sini. Kita ya Allah, perusahaku ya Allah. Rasa sedang. Rasulullah dan sekian, Rasulullah SAW berdoa dengan Allah ni daripada putih pun minta doa. Rasulullah minta doa dengan Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki balik kepada siapa ni. Tengok kan cintanya Allah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita teruskan. Pasal dia gosok minyak. Dan sebelum tu mari kita lihat video. Itu mulakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan menciptakan kamu dan tidak perlu wahai berwahaykan. Maka dapat kita melihat bagaimana Allah SWT menciptakan manusia. Tidak kamu memikirkan kena air mani yang kamu ciptakan kami baca dalam lahir. Adakah kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Tengok ni. Subhanallah. Patutkah manusia menyangka bahawa dia akan tinggalkan terbiar dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan biar seorang-seorang? Bukankah dia berasal dari air mani yang dibicarakan tadi? Tengok surah Al-Qiyamah menyebut. Tengok ni. Subhanallah. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermula dari air mani yang campur dengan sepati benih, lelaki dan perempuan. Tengok subhanallah. Katakan subhan. Serta kami tetap memujinya dengan kewajipan yang telah kami tetapkan, yang mencipta sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dimulakan dengan jenis manusia berada di tanah, kemudian dia menjadikan keturunan manusia jadi parti yang pandang hina oleh manusia. Tengok kita semua ni diciptakan daripada air mani tu. Allah. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan dari sisi air mani ketika dibacakan dalam lahir. Surah An-Najm pun tidak semua kau dia sedia semua kau. Tengok sedia tengok kerja Allah SWT. Kemudian kami menciptakan air mani itu menjadi sebuah darah yang beku. Allah. Darah beku. Kemudian kami menciptakan air mani itu menjadi sebuah darah yang beku. Tengok subhanallah ini manusia ni. Lalu kami menciptakan darah beku itu bersentuh daging. Tengok subhanallah. Tengok manusia yang perut mak ni. Berdoa ni tengok subhanallah. Subhanallah. Tengok doa. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi rupa tulang. Tengok subhanallah. Tengok mata ada subhanallah. Tengok Allah. Dan hebat Allah. Dan
Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Setelah sebelum kejadian itu, kami bentuk jadi makhluk yang lain sifat kadarnya. Makanya telah kelebihan dan ketik Allah sebagai pencipta. Surah Al-Mu'minun menyebut, tengok sekalian, katakan Subhan Allah. Tengok Allah Ta'ala diciptakan Allah. Pandang sekalian, buka mata hati kita ni, tengok Allah Ta'ala diciptakan. Tengok hebatnya Allah. Bukankah dia berasal dari air mani yang dipecahkan dalam rahim? Kalau tanya kita ni, tengok ni, manusia semua ni, tengok Allah, tengok bergerak sekalian. Kemudian air menjadi sempurna air beku. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakannya sebagai manusia. Kalau tanya kat kita, tengok hebatnya Allah. Tengok dia di pusat, manusia makan. Lalu Tuhan menjadikan darinya dua jenis lelaki dan perempuan. Surah Al-Qiyamah menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah sebut, bacalah wahai Muhammad dengan Tuhanmu. Dialah menciptakan manusia seperti yang beku. Bacalah dengan Tuhanmu. Tengok kita baca kan. Allah sebut surah Al-Alaq. Tengok. Dia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu. Berperingkat satu menjadi satu yang lain. Tengok, subhanallah. Dalam tiga sudut gelap kita yang diberikan kuasanya, Allah Tuhan kamu, Allah Tuhan kita sekalian. Tengok, kalau berusia dah anak lagi, baginya kekuasaan yang mutlak. Dia telah menaikkan dia. Oleh itu bagaimana kamu dibesongkan dari mutu perintahnya? Surah Az-Zumar menyebut pasal apa ni ambo tak mau bersemayang ni. Kalau tanya kita pasal apa kamu engkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok ada sekian. Sebab itu Allah suruh kita solat. Allah suruh solat ya Allah. Jadi kita tengok bagaimana Allah menciptakan kita ni, hidup dunia ni. Allah bukan suruh kita buat rukun solat. Allah tu pun ramai yang tak semang. Yang tak semang semayang pun buat lebih buat colong-caling. Allah 5 kes bawah semayang sekian. Yang pertama akan diangkat kesempitan hidup dunia ni. Itu kita semayang sekian, Allah angkat kesempitan hidup dunia ni. Kita tengokkan kawan kita tak semayang, Allah susah hidup ni, tension Allah, susah hati, tak semayang. Yang kedua, akan dihindarkan dari azab kubur. Ini ada sekian adalah hadis yang diinputkan kelebihan orang yang semayang. Yang ketiga, akan menerima buku catatan amal tangan kanan, ashabul yamin. Tangan kanan, tangan tengok, tangan kanan. Ada yang orang tak angkat tu gerak sebelah, ada orang tak angkat. Tangan kanan. Mati ke? Pakcik sini tengok kawan sebelah. Kawan sebelah tengok, tak kanan. Ya, oh siap, alhamdulillah. Tangan. Alhamdulillah. Oh, pegang kanan. Yang keempat, sekian akan melintas di tiang surat sepantas kilat. Orang yang semayang sekian akan melintas di tiang surat sepantas kilat. Ni, mak baju rumah tekan. Biasa. Kilat yang pasal dia cahaya, kau tengok. Oh. Laju tak? Bunyi dengan cahaya melaju ni. Cahaya. Tengok lagi sepul, orang ni akan laju. Pergi. Sebab apa? Solat menjaga kesekian. Yang kelima akan masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar, masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar, subhanallah. Waktu nak solat, jaga solat sungguh-sungguh kesekian.
tinggal sembahyang. Yang pertama dicabut keberkatan umurnya. Umur tak berkat. Wah. Ajarlah apa pun. Hebatlah macam mana pun. Tapi kalau tak sembahyang, tak berkat. Wah. Yang kedua, dihapuskan tanda-tanda soleh pada wajahnya. Oh, percaya semua. Pasal sembahyang. Pasal sembahyang. Sebelum masuk JMTI, sebelum main camp ni, Allah. Kan, untuk main JMTI ni, kan, berubah katanya. Allah. Yang ketiga, Allah tidak mengaji setiap amalan yang dilakukan olehnya. Saudara sekalian, orang yang tak sembahyang ni, Allah tak terima amalan. Hebatlah macam mana pun, tolong orang atau macam mana pun, tapi dia tak sembahyang. Oh, minta maaf. Yang keempat, doa tak terangkat ke langit. Doa dia sekian tak terangkat ke langit. Ang doa lah macam mana pun, ang puluh lah macam mana pun, tapi dia tak solat. Doa dia tak terangkat ke langit. Yang kelima, dia tidak akan mendapat bagian doa orang yang soleh. Orang beriman berdoa, ya Allah ampunkan semua orang beriman, ya Allah. Orang yang tak sembahyang tak dapat. Kenapa ada sekian? Orang yang tinggal solat ini adalah apa dia? Terputus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah putus hubungan dengan dia. Kita ada sekian, kalau member baik kita tak mahu kawan kita, pasal kita macam mana? Main GMTS semua sumpah mainlah. Boleh hidup tak ada sekian? Dia tak seronok dah. Member sebelah kita ni satu bilik kita bersama kita, oh sehati lah. Tapi bayangkan, Allah Tuhan kita yang berikan langit dan begini putus hubungan dengan kita. Allah Akbar. Apa kesalahan dia? Apa kesalahan dia? Tak sembahyang. Tengok. Siksaan ketika berikan dunia dalam kubur. Yang pertama, mati dengan penuh kehinaan. Orang tak sembahyang sekian, dia akan mati dengan penuh kehinaan. Allah. Mati dengan bawa balak. Allah, leceh. Allah, auzubillah syaitanir rajim. Mati dengan bawa maksiat. Allah, cukup leceh. Yang kedua ni, dia akan mati kelaparan ataupun kehausan. Orang yang tak sembahyang ada sekian, dia nak mati nanti, dahaga dia, kalau dia beri minum semua air dalam dunia ni sekian, takkan hilang rasa haus. Apa dosa dia? Apa dosa dia? Tak solat. Berilah minum. Allah akan kenyang. Nak mati dunia apa Allah tunjuklah. Yang ketiga, dihimpit kubur kiri dan kanan. Kubur akan himpit dah. Jadi, Facebook ni himpit je. Allah Akbar. Di dunia ni boleh lagi sombong. Dunia ni leroh. Muda lagi dah sembahyang apa? Dunia boleh cakap, tapi bila mati, Allah aja mengetahui. Yang keempat, dinyalakan api jahil dalam kuburnya. Dalam kubur Islam ada api. Api tu, orang yang hidup boleh nampak tak? Dia hidup nampak? Tak. Ini mana orang kecil pula, dia tengok dia Nabi sebut, member baik dah. Tak semayang, mati tengok. Kita tengok dalam kubur dah. Mana tak nampak api pun. Oh lah. Kalau nampak Kristian, kalau nampak api tersebut, orang yang usung bawa mayat tu, dia bawa dalam kubur lah. Dia bawa dalam kubur. Dia bawa mana? Dia lempar kot je lah. Oh, api tu lah. Main api dah. Ada panggil main. Yang kelima di sekian, orang yang sembahyang ni,
dikirim seorang nama Syuja'ul Aqra. Sebut semua, ulang apa? Sekali lagi, Syuja'ul Aqra. Dan ulang Syuja'ul Aqra ni ada sekian. Dia kalau main kat kita dia buat JMTI ni, dilepaskan pisau dia, mati yang pokok semua ni. Dan ulang Syuja'ul Aqra ni sekian. Dia akan patuk manusia tak semayang ni. Katalah tinggal sembilan Zuhur, dia akan patuk dari Zuhur sampai ke Asar. Sampai bila Ustaz? Sampai kiamat dia akan patuk. Oi, buat teruk sangat. Memang teruk. Pasal dia teruk. Allah bagi dia mata, beri dia telinga, bagi dia mulut, bagi dia pemikiran nak cakap, fikir. Sebab tu manusia dia sekian, babi dia sekian paling hina. Tapi babi dia sekian, dia mati esok tak mensesat Allah Ta'ala. Manusia lebih teruk. Pasal apa? Babi dia kata, aku tak kenapa bro, dia tak. Kita dia tanya sekian. Yang keenam, dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam sekian, orang yang tak sembahyang ni dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat cerita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Mana dia ni? Mana ya? Slow. Mana ya? Belajar putri mana ya? Slow. Mana ya? InsyaAllah. Azan subuh di JMTI dengar pas semua lagi surau layan Hasan awak kena wafatkan dia berdakwah. Dia ada kepadanya untuk wafatkan kamu. Kemudian kamu dikembalikan oleh Tuhan.
Dia bayangkan dosa-dosa dia sebenarnya. Dia pukul kawan dia lagi. Apa dia? Allah. Dia kata dia paling akut kawan dia pula. Allah. Dia regi kawan dia. Dia akak kepada mak ayah. Setiap yang menyewa kepastian kematian, dia kembali kepada Allah. Bila ajal kamu sampai, waktu tidak akan tangguh. Malaikat maut bila dia mai kat kita ni, dia akan mai. Pertama dia akan mai kat dua kaki, hujung kaki, dia mai kot ni. Dia mai kat kaki dulu. Hari kita tengok, lepas tu mata dia akan pandang ke atas. Kenapa roh ni kita tengok? Allah. Tengok roh dia balik. Sedang kau akan merasakan keberitaan kematian tersebut. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. Hari ini Allah akan berikan balasan terhadap terkhianat yang kamu dustakan kepada Allah. Dia rasa hidup dia panjang ni, relax dah, dusta kepada Allah, bohong kepada Allah. Dan kamu telah mendustakan ayat-ayat Allah, sombongkan diri terhadapnya. Kenapa? Semua kita punya sedang pernah bertemu dengan roh kita bertemu dengan Allah. Allah tanya, alastu bi rabbikum, siapa Tuhan kamu ni? Dia jawab, qalu bala syahidna, kami menyaksikan kau lah ya Allah sebagai Tuhan kami ni. Ini sebut, Allah tanya balik kita. Ayah dia balik. حسن قوم صلي قوم وقت الأذان ناموا يا حسن قوم حسن قوم صلي قوم.
sekalian, ingat je kehidupan kita ni. Usung kita ni yang hebat sangat. Yang kita sombong dengan Allah SWT, yang tak mau semayang. Tengok. Yang merasa kita boleh hidup panjang lama ni. Kan? Tengok. Bila kita mati ni, tengok ni kita kehidupan kita ni. Kita tengok, terbayang balik. Sebab tu sekalian, bila roh kita ni biasanya, bila orang mati tu, roh tu tak ada lagi. Roh tu takkan ada kat tu. Dia tak tengok ni. Dia akan tengok sampai tengok dia sampai yang mandikan dia tu. La hawla wa la quwwata illa billah. Dia tengok siapa yang zerah dia. Dia tengok siapa baca Yasin ni. Baru dia tengok baca Yasin, siapa yang tengok dia ni. Dia tengok semua yang tak elok. Dia yang tak tengok. Adik, betul tu. Betul tu. ليش ما تردوا عليه؟ ليش ما تردوا عليه؟ ليش ما تردوا عليه؟ شيلوا من الناعش. ألم أقل لك أن بصرك اليوم حديد فقد رفع الغطاء عنك فأنت ترى كل شيء على حقيقته أما هؤلاء المساكين Allah lupakan tengok dia apa yang tengok ni, tengok apa yang tengok bayang macam mana amalan. أما هذا الكلب فهو تجسيد لعمل amalan buruk belaka, tidak belaka Allah. تتقلب فيه هذا ما قدمت يداك Itulah apa yang buat dalam dunia. Kita semayang buat maksiat ke semua. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه Hari itu manusia melihat apa yang rupanya. Orang kafir kata apa? Ya laitani kuntu turab. Ya Allah jadi kata tanah. Dia minta jadi tanah ni. يا ليتني كنت ترابا. Dia tengok dalam kubur juga. Ni roh ni tengok. Ni dia. حرام عليكم وين تودوني؟ حرام عليكم. Dia tak pasal apa ni, dia tak pasal apa komentar ni. محمد علي Dia tak pasal apa komentar ni, kubur dia. أمامك هل ترى تلك Kita pandanglah ke depan, tidak boleh lihat di rumah apa ni. الذي ستسكنه وحدك Itu rumah yang duduk semua orang ni. الذي طالما Itu tempat tunggu nasi yang lama dia kata. سكانه الدود والدواب Itu tempat kita tunggu dan kesenangan. ذلك
Tapi sudah buruk dia dah. ثم أماته فأقبره Allah sebut dalam Quran, summa amatu fa'akbar. هنا تتحرك الأكفان وهنا تنتثر الشعوب Dan sudah patah-patah kena rusuk. وهنا تتقطع Terus dulu dan terbuka daging. وهنا تسيل الأحداق على الخدود وينزل من الأفواه القيء والصديد أما هؤلاء أبوك Sedangkan semua ayahmu, kawan-kawan kamu, jiran-jiran ahli bapa waktu itu, dia boleh tengok saja, jantan kamu kau kubur saja. ويهيلون عليك التراب ويدعونك وحيدا بلا صاحب ولا أنس ولقد جئتمونا فرادا Kau boleh terus bangkit خلقناكم أول مرة. Allah sebut kat kita punya sekian, dulu ni kita lahir dunia ni duduk seorang macam tu sebut. Akhirnya kamu akan ditinggalkan oleh orang ni, kamu seorang di esok ni. Duduk seorang-seorang esok ni. Allah, ada lah kan. Allah subhanallah. Waktu tu sekian tak siapa lah. Kawan kita boleh tengok, Allah minta maaf lah, kita boleh tolong kau kan. Waktu tu sekian, seorang-seorang dia akan teriak seorang-seorang waktu tu. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. Dia kata rugi aku, dia rugi kita. Aku yang paling rugi, dia kata. Oh tidak dah, dulu dia tak semayang, dia kata. Kena dah aku, dia kata. Keputusan Allah tidak akan berubah. Allah akan wakilkan malaikat maut untuk mewafatkan kamu seterusnya. Mewafatkan kamu semula. Sekalian, kita tengok istighfar, astagfirullahalazim. Moga-moga Allah panjang, Allah panjang umur kita biasa. Lepas tu Andai ku tahu Entah. kapan tiba ajalku, Boleh tahu bila ajal tiba dia kata. ku akan Kita mohon Tuhan panjangkan umurku dia kata. Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu Kalau dia tahu dia kata. kapan tiba masa, Dia tahu bila nak mati ni dia kata. Dia tengok kawan dia pun tengok. Dia kata lihat kat atas. ku akan Dia kan mohon Tuhan jangan ambil nyawaku dia kata. mohon, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan Aku takut atas dosa-dosaku dia kata. Jadilah dia tempat kalau orang mati di tempat dalam hospital. Suruhanjaya kata ni tempat dia. Dosa tu supaya gitu dia kata. terus membayangiku. Ya, dan solat bukan part time. Bukan no time. Oh, time. Mesti buat full time, penuh masa.
Mesti buat on time. Cukup buat. Kalau boleh overtime. Sebab mati berkuat. Sebab mati anytime. Allah Akbar. Ni jaga ni. Ni solat ni. Ni solat ni sedang ni jaga solat ni. Buat solat ni jaga ni sedang. Allah rezeki kita akan jumpa kisah kejayaan Sultan Al-Fatih masa termuzikan kita insyaAllah. Kemudian waktu tak ada alasan untuk tidak semayang. Kau tengok ni orang ni berdoa subhanallah. Kaki ni tu kaki dia tu subhanallah. Ni tengok tetap berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah. Kau tengok oh main bola aku semayang tengok. Oh subhanallah. Ni sempat depan ni dah ayo kam ayo. Kau tengok abang ni tengok. Walaupun dia cacat tengok. Tengok dalam ayat pun dia solat. Oh. Rahsia kedua. Dia pakai muslimah. Tengok oh subhanallah. Alhamdulillah no. Tengok comel-comel ya. Orang lagi yang menang ya. Maka kenapa saya betul lagu? Ada banyak kelebihannya. Betul aurat Allah cinta subhanallah. Mai tengok masya-Allah. Allah bagi pulang kan. Rela dan tentu petanda amal akan jadi insan bertakwa. Bukan nak tunjuk nak baik, cuma nak jadi baik. Tengok kan. Petanda amal akan jadi insan bertakwa. Bonus nampak lebih cantik, ayu dan sopan. Bonus. Tengok. Tu aurat dia sedang. Aurat kena jaga pelajar putri. No, lelaki aurat kena jaga ni. Subhanallah. Kan? Tengok sama-sama dalam asrama tu macam mana. Ni kadang-kadang tak faham. Luar tu Allah subhanallah. Kan? Ya. Sesungguhnya sebenarnya naga ialah perempuan-perempuan yang berpakaian yang berdot, condong pada maksiat, menerima orang lain. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga. Sekarang bau syurga ni 500 tahun perjalanan nak bau syurga dah. Tapi orang perempuan yang tertutup aurat ni tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, aurat. Aurat sekian jaga bab aurat. Kadang-kadang orang tanya pakai tudung, kadang-kadang tak tutup aurat. Faham aja. Pakai tudung tetapi tak tutup aurat. Tudung pakai nampak nak rambut. Ramai tak pakai tudung ini? Ramai tak pakai tudung? Ramai pakai tak tutup aurat. Pakai tudung subhanallah nampak. Kan? Tutup aurat dan sekian. Pelajar sendiri nak pakai tudung macam mana pakailah. Kan? Tudung bawai ke, kampagam ke apa. Kan? Nak berpulsa tani ke tak, bertani ke, ni pun kesalahan. Jadi tutup aurat. Kan? Nak main sekolah kot fashion baru ni. Dia bawa selimut nak tutup selimut. Tudung tak pakai tapi tutupkan selimut. Tutup aurat tak mana? Tutup aurat tak? Dia main sekolah dia bawa apa nama? Topi kat atas tutup semua. Nampak mata saja. Tutup aurat tak? Tudung tak pakai pun. Tapi dia tutup aurat. Ya, alhamdulillah no. Pakai tutup aurat juga jaga elok ni. Islam tak ada masalah pakai elok. No, kita putra Kristian. Jaga aurat ni. Kenapa? Nabi sebut orang yang tak tutup aurat. Hadis Bukhari Muslim menyebut takkan cium bau syurga. Bau syurga ni 500 tahun perjalanan dah bau syurga Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan lagi. Tengok ni. Rasulullah. Rasa ketiga, orang yang cemerlang dalam jaga hubungan ibu dan ayah dan guru-guru. Jaga hubungan yang ni. Lagi lihat. Ibu yang
terima kita ni. Kasih sayangmu, kasih yang suci. Tengok bagaimana kita layankan mak kita ni, tengok ni. Kau tengok mak kita ni, layankan kita ni. Allah, bagi mak kita ni. Tengok. Di sanubari pengorbananmu disanjung. Tengok dia tarik punggung kita ni. Allah, nak lahirkan seorang anak ni. Ni anak also dia ada telefon si dia tu banyak telefon. Oh, Allah. Ni mak kita dia sekian. Tengok tarik. Allah Akbar, subhanallah. Kita sayang mak. Kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap di sanubari. Tengok sekian, tengok dia tarik. Mak tengok. Mak tengok dia tarik, subhanallah. Saya kita dunia ni. Tak sayang mak tu, yang marah dengan mak tu, yang tension dengan mak, yang kamu katakan mak tak faham dia kata. Tengok dia boleh cerita kat kawan dia mak dia tak tahu. Tengok, tengok susahnya mak kita sekian. Peristiwa yang mengingat mak kita ni. Tengok sekian, tengok. Tengok subhanallah, tarik pisau. Tengok sekian. Wahai anak, apakah kau mengerti? Duduk kaki, Allahu Akbar. Allah. Aduhai anak, apakah engkau tahu alangkah deritanya ibu melahirkanmu? Wahai anak, apakah kau mengerti? Wahai anak dia, apakah kau mengerti? Dia kata, betapa ceritanya dia kata ibu yang melahirkan di dunia ni. Aduhai anak, apakah engkau